Selamat sejahtera cikgu, nama saya Tan Zixin. Ahli kumpulan adalah Lau Jinghui, Tan Yiling, Kang Shuwen, Chao Chin Lam, Pang Yuxing dan Tu Xingyuan. Hari ini kita akan pembentangan laporan. Tajuknya, yang pertama kita akan mengucapkan terima kasih kepada cikgu untuk memberi peluang kepada kita untuk mengetahui tentang sejarah Hang Tuah. Kajian mengenai Hang Tuah dalam laporan ini adalah pertumpukan mengenai peranan Hang Tuah yang dilihat sebagai lambang semangat orang Melayu pada ketika itu. Laporan ini akan menelusuri 3 cerita tentang Hang Tuah, iaitu Keris Tamin Seri, Hang Jeban Nabras tentang atas kematian Hang Tuah, dan Sudan Mahmud Shah mengawin Puteri Gunung Rendang. Watak terutamanya ini adalah Hang Tuah. Filem ini yang berasaskan kepada hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu ialah filem mengenai Hang Tuah yang paling berkesan. Beliau seorang pahlawan legenda berbahasa Melayu pada masa pemerintah Kesultanan Melaka di abad ke-15. Kesultanan Melayu Melaka bermula pada 1400 hingga ke 1511. Bapaknya bernama Hang Mahmud, manakala ibunya ialah Dang Merduwati. Bapaknya pernah menjadi ulu balang istana yang handal dan ibunya yang merupakan keturunan Dayang di istana. Dia seorang laksamana yang terkenal dengan kesetiaannya kepada Sultan. Next. Hang Tuah bersama 4 orang kawannya, yaitu Han Jebat, Han Kaduri, Han Lenti, dan Han Rentu, menuntut ilmu bertuluskan aktif putra di Gunung Rendang. Dia seorang yang penyanyi dan telah jatuh cinta pada Milo. Dia merupakan seorang yang tak berani mahir berasilat sehingga mampu menjadi pahlawan hebat. Dia dan para sahabat pernah menghalang orang mengamuk yang ingin membunuh orang. Hang Tuah dilantik oleh Sultan menjadi laksamana, manakala sahabat berempat yang lain dilantik sebagai hulu balang. Hang Tuah dilantik Sultan menjadi duta mengekspor utusan ke China. Sejak itu, Hang Tuah dan 4 orang kawannya, Han Jebat, Han Kasturi, Han Rentu, dan Han Rentu, amat yang disayangi oleh Sultan hanyalah Hang Tuah mendapat gelar laksamana semasa mendiami Sultan Melaka ke Majapahit di Langit Jawa. Hang Tuah pernah berjaya membunuh seorang pentangkap Jawa bernama Kamisari. Dalam pertarungan itu, Kamisari seorang pentangkap yang kebal yang tidak dapat dilakukan, tetapi Hang Tuah mengetahui bahawa kekebalan Kamisari bertempat pada kemisnya. Oleh itu, Hang Tuah berjaya melapis keris berkenalan dan membunuh Kamisari. Keris itu kemudiannya dianggotakan oleh petaka Majapahit kepada Hang Tuah. Pemisi keris ini akan terus menjadi kebal seperti peperangan Jawa Kamisari. Akan mengetahui cerita Han Jebat Nabras
dendam atas kematian Han Tua. Mero dan Han Tua dihukum bunuh kerana difitnah berzina tentang Mero yang telah menjadi gundik sultan. Namun, hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahari, sebaliknya Han Tua disembunyikannya di sebuah hutan di Hulu Melaka. Han Jebat telah dilantik oleh Sultan menjadi Laksamana menggantikan Han Tua dan keris Tamim Sari telah dianugerahkan kepada Han Jebat. Han Jebat sebagai sahabat karib Han Tua menganggap bahawa Han Tua telah teraniaya dan telah menjalani hukuman mati. Han Jebat atau Han Kasturi bertindak derhaka kepada Sultan dan mengambil alih istana. Tidak ada pendekar atau panglima di Melaka yang dapat menentang Han Jebat yang telah menjadi kebal kerana adanya keris Tamim Sari di tangannya. Pada masa itu, Baginda baru menyesal kerana bunuh Han Tua yang tidak bersalah. Inilah masalah bendahari memberitahu yang Han Tua masih hidup. Han Tua kemudian telah dipanggil pulang dan dititahkan membunuh Han Tua setelah 7 hari bertarung. Han Tua akhirnya berjaya merampas semula Tamim Sarinya daripada Han Jebat dan membunuh. Itu sahaja. Sekarang saya nak cakap satu cerita tentang Sultan Mahmud Shah mengawini puteri Gunung Ledang. Kerana kematian isterinya, Sultan Mahmud Shah merancang untuk menikah lagi. Jadi dia panggil Han Jebat pergi ke Gunung Ledang untuk mengusulkan perkahwinan dengan puteri Gunung Ledang yang legenda. Puteri itu bertemu dengan Han Tua, tapi dia harus memenuhi beberapa syarat berikut sebelum bersetuju untuk menikahi Sultan Mahmud Shah. Syarat-syaratnya merakumi adalah: pertama, membina jambatan emas yang menghubungkan Gunung Ledang dan Melaka. Kedua, membina jambatan perak yang menghubungkan Gunung Ledang dan Melaka. Ketiga, menyiapkan 7 pinggan hati nyamuk. Keempat, menyiapkan 7 kepingan hati cacing. Kelima, menyiapkan 7 botol air mata darah. Keenam, menyiapkan sebotol air siri lembu. Ketujuh, menyiapkan semangkuk darah Sultan Mahmud Shah. Kelapan, menyiapkan semangkuk darah Raja Ahmad, putera Sultan Mahmud Shah. Han Tua tahu bahawa tugas ini tidak dapat diselesaikan sama sekali. Dia melepaskan pisau pendek Melayu ke sungai dan berjanji bahawa dia tidak akan kembali ke Melaka. Dalam kesimpulannya, setelah menonton video yang diberikan oleh cikgu, kita tidak tahu sama ada Han Tua benar wujud, tetapi dalam legenda dan sastra Melayu, Han Tua ialah pahlawan yang setia kepada raja, dengan kagumi oleh masyarakat arus badan Melayu. Sebab itu, Han Tua hanya ingin menjadi pahlawan dan melayani raja, menyebabkan dia penyelesai masalah. Tetapi untuk alasan ini, Han Jebat cemburu Han Tua, jadi berita mengenai perselingkuhannya dengan selai raja itu beredar di istana. Han Tua dijatuhi hukuman mati. Masih setia kepada raja, dia meminta Perdana Menteri untuk segera menjalankan perintah raja dan memberi kematian.
Pada pendapat saya, setia kepada raja adalah baik tetapi tidak rasional untuk menjadi teoretikal. Setakat ini cerita Hang Tuah yang kita ingin bentang. Terima kasih cikgu.